dah ada macam ni. So biasanya tuan-tuan setting margin macam mana? Tolak di sini ya. Oh, ho, 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 ho. Ya, susah lah, patah balik. Lari atas, lari bawah. Macam tu betul? Okey. Tu cara klasik dia panggil. So ni cara moden. Okey, ada perkataan margin. Tuan-tuan dapat lihat perkataan margin. Okey, klik saja arrow down. Ini arrow down. Okey, arrow down button. Ini dinamakan list box. Okey, perkataan yang kecil ni nama apa? Tuan-tuan tahu tak? Button ni kecil ni, dia ada nama dia. Okey, nama dia box launcher, nama dia box launcher. So bila tuan-tuan klik sini, dia akan launch satu shortcut setup dia, format dia, formatting dia. Okey. So ada dua cara. Satu, tuan-tuan pergi kepada margin, pilih custom margin di bawah ni. Dapat juga tak page setup? Dapat. Okey, satu lagi cara, gunakan box launcher. Di hujung perkataan setup ada box launcher. Tuan-tuan klik saja, dapat juga page setup. Sama tak? Okey, dua benda. Okey. Di page setup, tuan-tuan akan lihat perkataan margin, paper dan juga layout tab. Ketiga-tiga tab ni untuk men-settingkan tuan-tuan punya dokumen tadi. Okey, kita ikut yang pertama. Apa tetapan USM? Yang pertama, birai margin yang dia telah tetapkan di sebelah atas adalah 2.5 cm. So di sini 2.54. So buatlah bagi jadi 2.5. Nak type pun boleh, nak guna arrow up and down pun boleh. So kalau up dia akan jadi banyak, bertambah. Down dia akan berkurang. Nak type pun boleh manual. So tak ada masalah, boleh guna kedua-duanya. Dapat? Okey, setting yang kedua, dia kata apa? Di sebelah kanan birai di sebelah kanan di sini ya, di sebelah kanan sini kan. Okey, di sebelah kanan right 2.5. So guna 2.5 and left. Ini left kan? So left di sebelah sini ya. Okey, siapa yang buat tesis agama ataupun dalam bahasa Jawi, dalam tulisan Jawi, bahasa Jawi pula ataupun bahasa Arab, so dia akan guna kanan kan. Sama sini kan. So ini dah setting dia. Kita balikkan je lah. Okey, so left is 3.5 cm. 3.5 up 3.5. Dapat? Okey. Kenapa 3.5 kanan 2.5? Siapa boleh bagi reason? Terror. Betul. Sebab nak binding. Kalau tuan-tuan binding ke stapler, kecuali stapler bucu lah Stapler bucu tak ada lah margin dia tu kan. Tapi kalau tuan-tuan stapler booklet, tetap akan makan lebih kurang berapa sentimeter kat sini kan. So balance dia tak nampak 1 meter cun-cun. So kalau ikut APA, birai dia persekitaran ni adalah 1 inci. Dapat 1 inci. Dia punya size dia inilah 2.5. Betul tak? Inci. Cuba check dekat ruler biasa tengok. So jadi kita nak margin kita ni selari semua. So, jadi dia letakkan macam ni. Okey, tapi kenapa di sebelah bottom pula dia nak 3.5? Kerana dulu 1 inci juga. Tapi oleh kerana bottom ni, kan saya cakap tadi printer tuan-tuan berlainan kan. Hari ni buat dekat rumah, setting dalam notebook tuan-tuan, dia setting dalam Word ni dia ikut komputer ataupun default printer yang ada di dalam tuan-tuan punya PC ataupun laptop. Kalau tuan-tuan pakai kat rumah Epson, pergi print kat pejabat Canon, jahanam. Memang margin tu lari bertaburan habis semua. Kata asal semalam dah setting, dah lah esok pukul 8 nak kena post, 4 pagi tak tidur lagi. Setting ni pasal.
So jadi inilah dikatakan APA dia dah letakkan format 3.5 bottom. So ingat tuan-tuan jangan suka-suka cakap buat je lah, buka-buka type siap hantar submit. Time nak setting tu makan masa. Kalau tuan-tuan mahirkan dalam skill ni, saya pernah dapat upah, diorang bayar saya 1 jam 300 untuk setting saja dokumen. Bayangkan kerja yang 2-3 hari tu tuan-tuan boleh buat 2-3 jam, dapatlah duit sikit kan, side income. Okay, sebab kita tak guna typewriter, kita guna digital. So tuan-tuan boleh formatkan dia siap-siap. Okay, 3.5 for the left and 2.5 for the right, and 3.5 for bottom. So check di sini 3.5. Nak klik pun boleh, nak type pun boleh. So dah siap satu kerja. Lihat orientation, pastikan portrait. Betul? Ada tak dokumen kita buat nanti sekejap portrait, sekejap landscape? Ada tak macam tu? Ada kan? Tak mustahil. Sebab kita biasanya dalam bentuk grafik ataupun table, kita nak pamerkan dalam bentuk landscape sebab dia besar kan. So nanti alamak macam tu nak buat ni, yang tu tunggu selepas rehat nanti. Sekarang ni kita continue. Yang first dulu step adalah portrait. Okay, dapat? So apply. Kalau kita lihat di perkataan bawah ni, dia ada setting apply to whole documents ataupun this point forward. So kekalkanlah the whole documents. So kita nak formatting ni semua dokumen daripada start kita tulis sampailah kita dah tak larat nak tulis. Okay, submit dah. Okay, second, yang tadi first kita dah check tadi, tapi buat double checking. So paper size adalah A4. Ini with height ni paper size, inilah dia punya margin tetapan. Tapi tak apa, abaikan ini, tak perlu ambil tahu pun. Okay, so layout. Okay, di sini dia ada juga setting layout dia macam-macam kan. Okay, di sini juga adalah satu pentingnya untuk APA, header and footer. Kenapa? Sebelum ni kita tak pernah explore apa benda ni. Type je, betul tak? Buka type, hantar submit, tak usah peduli. Okay, boleh. Cuma tuan-tuan buat 3 jam, saya buat 15 minit je. Gitulah beza dia tak? Okay. Okay, header and footer dia boleh buat, nampak tak? Different kepada odd and even paper kan? Betul? Different first page. Semua boleh setting kat sini. Tapi kita kekalkan nak di sini, pastikan footer adalah 1.27 cm. 127, sorry. Ubahkan. Ubahkan 127. Kenapa 127? Kerana okey, margin kita tadi nampak di sini kan. Di sini 3.5 lebih kurang tinggi macam ni lah. Ada tak orang ambil pembaris ukur? Ada tak orang ambil margin, ambil pembaris ukur? Berapa? Tak cun lah. Ataupun letak pembaris dekat skrin. Itu. Saya dulu biasa buat. Sebelum macam belajar dengan tuan-tuan pun, saya pun buat juga benda-benda ni. So, experience saya lah. Tak, itu punyalah lucu. Itu zaman jahil saya dululah. Okay, untuk APA, kalau buat tesis PhD dia akan pakai header lah. Tapi kita sekarang ni masih pakai footer lagi. Okay, dia orang pernah pakai header. US semua pakai header. Tapi tak apalah, ikut lecturer. Kalau lecturer tak kisah sangat, dia nak formatting penulisan, so tuan-tuan gunalah footer. Okay, ini semua lecturer lah. Dia baik hati, dia bagi je lah. Okay, so dah setting tadi, kita dah double check semua, dah siap. Klik saja okay. Nah, nampak automatic kita punya margin. Sini 3.5, 2.5, top 2.5, bottom 3.5. Dapat? Siapa yang tak dapat angkat tangan? Tak ada semua dapat. Okay, great.
Dah siap. Sekarang ni, seterusnya, kita ada satu page saja, betul? Macam mana tuan-tuan nak wujudkan page berikutnya? Boleh bagi tahu saya? Biasanya tuan-tuan nak buka page baru pakai apa? Enter je tak? Deng deng deng. Okey, kita tengok. Enter. Wah, jenuh enter je ni. Okey. Kita macam ni saya akan show dulu show hidden button ni untuk showkan tuan-tuan punya margin. Normally dia akan tunjuk macam ni lah. Ini maksudnya tuan-tuan menulis dari kiri ke kanan. Kalau ada Jawi ataupun Arabic, dia akan wujud satu lagi P yang terbalik tu. Maksudnya penulisan dari kanan ke kiri. Okey. Boleh klik yang ni. Tuan-tuan klik yang ni sebab saya akan tunjuk macam mana fungsi show and hidden button ni. Dia ada fungsi dia. Show and hide button. Bukan saja-saja, bukan suka-suka. Okey. Ini cara lama. Jangan nak buat lagi dah. Apa dah enter ni? Okey. First tadi apa yang saya cakap tadi? Kita akan buat muka surat yang pertama lebih kurang ginilah ya. Muka surat tajuk kita, betul tak? Betul? Lepas tu baru kita akan masuk kita punya, inilah kita punya content. Kita punya content. So untuk menambahkan kita punya page, blank page, jangan lagi menggunakan enter. Kalau show and hide button, dia akan nampak tuan-tuan menggunakan enter lah ni Okey, dia ada satu cara dia. Cara magic dia. Yang pertama, tuan-tuan pastikan cursor tuan-tuan berada di sebelum huruf B. Yang duk blinking tu nama dia cursor. Okey? Tahu lah cursor? Okey? Boleh? Alamak, saya sorang-sorang je kau ni. Okey, pastikan dia blinking cursor ni. Kalau tak blinking tu komputer hang. Sure lah memang. Kalau tak blinking hang lah tu hangings. Okey, dah. Tuan-tuan pergi kepada ribbon. Okey, ribbon ni kat atas lah. Bila saya sebut ribbon ni ada di atas. Ini nama dia ribbon. Okey, di bahagian ribbon ni dia ada perkataan page layout. Lagi sekali kita pergi ke tab page layout. Di bahagian page setup ada perkataan break. Nampak tak break? Okey, biasa tak guna break ni? Yang biasa guna, puan guna untuk apa? Okey, betul. Jawapan dia. Kita nak setting section. Dia panggil setting section break. Kita nak breakkan section tu macam mana? Kehendak kita yang nak setting tadi. Section tadi contohnya first page kita nak portrait, second page kita nak landscape, third page kita nak portrait balik. So ataupun sebagai ikutlah kehendak kan. So jadi kita akan gunakan section break. Yang keduanya section break ni kita akan guna untuk sistem numbering. Tuan-tuan first nak tulis guna angka Roman kan? Lepas tu nak guna numbering. Lepas tu nak guna ABC ke apa terpulang lah. So jadi ini yang membezakan dia punya section tu. Ataupun kalau tuan-tuan buat penulisan buku, dia punya label di atas tu title kan. So caption dia tuan-tuan nak ini untuk subjek bab 1 kan. Di bawah tu tuan-tuan nak tulis lain pula contohnya bab 1 bahagian 2. Pergi sana bahagian 3. Dia lain-lain tu. So jadi ini kegunaan break ni. Okey, dalam penulisan kita untuk projek pengurusan tuan-tuan kena hantar soft copy, betul? Betul Okey, biasanya tuan-tuan akan enter sampai habis, wujud satu atas, lepas tu bubuh title situ. Tapi title tu dia masukkan number, betul tak? Lepas tu sakit hati sangat, pecah dua. Hantar hard copy tak apa, hantar soft copy macam mana? Dia akan terbahagi pada dua. Hantarlah soft copy. Yang ni normal lah. Saya tengok bukan kata dalam grup ni. Lain yang lepas-lepas yang komen-komen lecturer dia cakap ada yang hantar ini untuk muka surat 1.
kan, dia punya title. Kan yang USM bagi tu yang page yang kena ada barcode kan. Ini satu asing, ini content. Ini bibliografi. Dia semua asing yang tak 3 folder. Wah, susah lah. So sebenarnya dia boleh dalam satu dokumen. Okay. First kali kita akan asingkan page yang kita dah type. Kenapa saya buat saya type dulu? Sebab saya nak nampakkan tuan-tuan perbezaan setting dengan enter. Okay. Okay. Pergi kepada breaks. Dia ada dua, page break dan section breaks. So okay, kegunaan page break ni maksudnya tuan-tuan nak close kan dokumen tu, nak start dengan yang baru. Contohnya setting tadi kita buat guna 2.5 kan top. Betul? 2.5 top. Setting yang kedua, page yang kedua, tuan-tuan tak nak lagi 2.5, tuan-tuan nak center je, letakkan 5, dia punya top tu 5, tengah-tengah lah contoh lah, ataupun nak full page. So jadi kena letakkan, gunakan ini page break. Tapi dalam ni kita tak nak guna page break lagi, kita akan guna section break yang ni. Sebab apa? Sebab kita nak setting kita punya margin kekalkan sehingga akhir. Betul? Kita nak settingkan kita punya page sehingga akhir sama saja 2.5, 2.5, 2.5. Lepas tu ada lagi lain setting ikut APA. Okey. So jadi tuan-tuan gunalah next page, klik next page. Ada tak enter macam saya enter tu? Tak ada kan? Nampak? Section break dia akan next page di sini. Nampak Okey. Kalau tuan-tuan nak menulis di sebelah atas section break nanti ni, tuan-tuan kena tak cursor di sini di sebelah kiri. Sebab tu tuan-tuan kena guna show and hide button. Dia berada di home. Aktifkan benda ni. Dia akan nampak tuan-tuan guna section break atau page break. Boleh guna, ada setengah orang guna, nampak tak yang ni? Blank page. Blank page pun boleh guna, tapi blank page dia akan ubah kepada page break. Page break tu maksudnya setiap dokumen tu akan dikena setting yang baru. Tuan-tuan kena buat setting. Jenuh lah kalau 100 page. Satu page okey lah kan? Tapi kalau ratus-ratusan page, jenuh setting. So jadi sebab tu kita ambil pendekatan, kita nak sekali kita format, dia akan follow seterusnya. Kita guna perkataan section breaks. Section break next page. Dia ada lagi, dia memang perkataan di sini dah ada banyak. So yang lain semua tu kita tak pakai. Kita pakai ini sahaja next page. Dan mungkin last sekali kita akan guna page break sekali. So okay, dapat. Okay, tuan-tuan buat lah next page. Okay, so pecahkan. Ini page ini satu saya nak kosong. Okay, saya nak lagi 2 dokumen di atas tu kosong. Tuan-tuan buat. Sebab nanti okay, add lagi satu, page layout, break, next page. So dapat 2 page kosong. Betul tak? 2 page kosong. Betul lah. Okay, sekejap saya view kat sini tengok. Dah 2 page kosong, page ada content. So saya nak macam ni. Praktiskan buat. Ada sebab dia. Dapat okay, sekarang ni tuan-tuan wujudkan apa lagi? Page yang ketiga. Buat lagi sekali. Buat lagi 3. Addkan lagi 3 page break ni. Next. Ya. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 kosong page. Betul? Okay, dapat. Ada siapa tak dapat? Angkat tangan. Saya akan bantu direct. Jangan balik terus. Ada, saya kondak lepas-lepas dulu pun ada, dia balik terus. Saya kenapa nak balik? Saya emergency. Saya baiklah tanya dulu. Cakap saya tak dapat ikut lah, laju sangat. Bagi tahu, saya akan slow down.
Saya akan bantu. Jangan balik. Kalau kelas macam ni tuan-tuan asal-asal dekat luar tu berapa tuan-tuan bayar? Excited tak? Kalau yang government bagi excited. Tak kisah ke siapa kerja government? Kan semua private. Okey. Biasanya kalau course skill ni untuk satu hari lebih kurang 1,500 lah. Itu lah normal tu, satu hari 1,500. So 1,500 ke 30 ringgit ke, jangan bazirkan duit, yang penting. Itu konsep saya. Saya attend yang 1,500. Tapi company bagi free lah kan. Okay, dah dapat 5 page yang kosong. Seterusnya saya nak tuan-tuan praktik lagi sekali. Gunakan section break, next page. Letakkan cursor di bahagian bab. Besarkan sikit. Bab 2 pula. Bab 2. Letakkan cursor di sebelah huruf B. Sebelum huruf B. Okey, letakkan section break, next page. Okey, dapat hasil dia. Bab 1 dekat sini, bab 2 di sini. Enter boleh. Apakah dia punya VL dia kalau tuan-tuan guna enter? VL dia kalau tuan-tuan nak buat penambahan teks lagi, automatik yang bawah tu berselerak habis. Tu scroll. Alamak, tadi aku dah buat cantik lah. Terutamanya table ataupun grafik kan. Tadi punyalah cantik, ni lari pula dah, geramnya. Saya pun macam tu kat dulu. Zaman buta IT kan. First dulu masa study kat UiTM. Esok lah nak hantar, inilah macam-macam dia jadi PL. Masa setting siap okey, bukan-bukan nak hantar dah jadi macam tu. Sakit hati. Okey dah dapat. Okey, seterusnya buatlah bab yang ketiga. Sama juga. Page break tak pakai, kita guna section break, next page. Transferkan, letak cursor di sebelum huruf B. Seterusnya bab 4 sama juga, next page. Dan akhir sekali bab 5. Oh, tak habis lagi. Ada lagi. Okey. Next page, bab 5, perkataan rujukan ni. Rujukan ni kalau bahasa Inggeris references. Siapa guna Office 2016? Ada tak? Semua 2010. Ke tak tahu? Tahu okey lah. Okey, perbezaan dia kalau tuan-tuan nak tahu, lihat ikon ni pun dah boleh tahu. So ataupun kita akan lihat di file ni, dia akan bagi tahu bahagian help ni tuan-tuan gunakan Office apa? Professional 2010 plus ataupun 2016, 13, 2007. Semua dia bagi tahu. Lepas tu dia ada bit dia. Ini semua main peranan tapi saya tak cerita lah ini. Saya nak tuan-tuan tahulah. Saya tak tahu ni saya cerita. Okey, dah dapat. Buatkan untuk rujukan. Sekali lagi kita pergi page layout, breaks dan next page. Okey. So pastikan tuan-tuan dapat dokumen mana ni okey. Gini. Semua dah terasing. Nampak tak? Okey. Setiap bab dia ada section break. Semua ada section break. Semua ada section break. Siapa tak dapat macam ni? Bab 1. Okey. Bab 1 section break. Sebelum dia dokumen kosong. Dapat? Dapat Okey, pastikan dapat begini. Siapa tak dapat? Angkat tangan. Saya nak bantu dia personal. Okey. Kejap
Okey. Semua dapat ah? Okey, boleh scroll. Scroll up, scroll down. Tuan-tuan check di sini ada perkataan section break Dapat Okey, dah dapat. Jangan lupa save. Savekan dulu tuan-tuan punya dokumen tadi. Okey, dah dapat So kita akan lihat di sini apa lagi yang dia nak. Okey. Untuk yang pertama ni, tuan-tuan biasanya akan pergi ke page yang pertama balik. Pergi ke page yang pertama, scroll up yang pertama. Pastikan cursor berada di section break yang pertama di sebelah kanan. Okey? Ini baru tuan-tuan enter lah. Kalau nak enter baru enter. Taklah teruk sangat kan. Okey, enter kat sini. Letakkan cursor di sebelum section break. Line up ni. Enter. Dah, dia akan ada satu di sini. So di sini tuan-tuan nak buat tuan-tuan punya thesis ni. Yang pertama adalah muka surat, betul? Betul tak? Okey. So biasanya tuan-tuan type saja, betul? Betul tak? Betul lah no, type terus kan? Apa susah-susah. Okey, sekarang ni tuan-tuan tak mau type macam tu. Tuan-tuan nak guna dia punya style ni. Dia ada dia punya style. So kita akan guna dia punya style. Yang pertama kita akan create dulu kita punya normal style ni. By default ini adalah dalam home tab. Pergi kepada style. Pergi pada style. So tuan-tuan akan lihat di sini ada perkataan normal kan. So kita akan guna setting normal ni. First right click untuk perkataan normal. Di style, right click. Tuan-tuan nampak tak ada perkataan modify? Okay. By default dia memanglah dia ikut Calibri and body. Dia punya size font adalah 11. Okay, dalam kehendak USM dia akan guna dua sahaja, iaitu Times New Romans ataupun Arial font size 11 atau 12. Depend Tapi kita ambil 12 lah Kita ambil 12. Okay, klik modify. Modify style. Ini confirm. Ada siapa pernah guna yang ni? Kalau kena guna maksudnya pernah attend kelas dengan saya juga. Ataupun pernah attend course daripada Microsoft punya orang lain-lain lah, bukan saya. Okay, ada perkataan normal sini kan. So formatting style ni tuan-tuan nak menulis daripada muka surat pertama sehinggalah berapa banyak pun. Di sini kita akan set bahagian formatting Time New Roman ataupun Arial. So di sini kita ikutlah lecture kata apa Arial. Ada pakai Arial pada Time New Roman. Betul kan? Okey, kita guna Time New Roman Boleh? Okey, so Time New Roman dia punya font size 12. So tuan-tuan tak 12 di sini. Dia punya color default dia automatic adalah color hitam. Okey. Boleh dapat? Nampak dia akan jadi dia punya dalam viewer task ni dia akan wujud dia tunjuk paragraph. Okey, di sini pun dia ada dia punya margin tau. Kalau APA pun dia ada dia punya margin di sini. Ada tuan-tuan tengok tak yang saya bagi tu nota? Saya cari tengok. Dia ada tu. Sekejap Okey,
Ni kalau ikut thesis writing guide yang dulu lah, yang mesti lain buat kan. Tapi lah ni saya cuma nak tunjuk pada tuan-tuan. Gini. Ini yang saya nak tunjuk ni. Mati nak setting ni. Okey. Okey, kita lihat satu ni Yang ni ada yang CJ lah, hantar pada tuan-tuan. So tuan-tuan dapat lihat di sini dah budak. Ini 2.5 cm. Dia punya daripada top nak starting dia 2.5 cm. Lepas tu antara sini dia ada 4 line pula dah. Apa pula dah ni setting. Tapi USM dia tak bagi macam ni. Saya pun tak tahu kenapa. Lain-lain mesti semua dia bagi macam ni. So kena ikut lah. Tapi yang ni saya bagi guide lah. Kalau dia tak pakai selamat tuan-tuan. Tapi normally kita akan setting juga lah. Okay. Macam ni dia punya setting. So ini dia punya karakter. Untuk tajuk dia mesti kronologi dia macam tu kan. V kan, V shape. So V shape tidak dalam APA tidak melebihi berapa perkataan tuan-tuan punya tajuk. Kau suka-suka tak berapa panjang pun, janji sedap. Dia ada tidak melebihi, kalau tak silap saya 12 perkataan dalam APA. Rujuk balik yang saya bagi tu, tidak melebihi. Tuan-tuan punya tajuk tak boleh terlalu panjang sangat. Ya, dia ada perkataan dia. Jumlah perkataan yang dibenarkan. Maksudnya kurang tak apa, jangan lebih. Sebab dia nak bentukkan kronologi tu gitu Okey, mesti macam ni setting. Jangan, tak ada, sebab tu dinamakan APA. Kalau kita main hantam tu, hantam markah lah kita dapat lecturer tak bagi tahu. Sebab kenapa dia tak bagi tahu? Sebab nama apa EPJJ. So kenalah berusaha sendiri kan. So tuan-tuan dah berusaha lah, okey lah tu. Itu pun betul. Itu reason yang orang bagi. Okey. Ini pula XX lah. Ini 2.5 tadi kita dah setting. Ini 8 line. Apa benda ni? 2.5. Mampus macam ni. You know, pakai ruler kan. Okay, so tengok daripada bottom 2.5. Tapi USM dah tetapkan 3.5. So maksudnya dia punya setting berlainan lah sikit Okay, daripada sini start. So dia akan dapat equal. Margin tu memang cantik Okay, ini gambaran yang saya bagi je lah So yang kita nak lihat di sini di bab okay. Ini acknowledgement ataupun abstract, semua kena ada. Tiap-tiap tesis akan ada benda ni. So lihat di sini, first kita akan tulis, maksudnya kita tak ada indent. Tak ada indent So dia akan start dengan tepi, tapi second paragraph dia akan start di tengah, tapi nak 1.27 cm ataupun 0.5 inch. Okey lah, dia nyatakan yang ni kan. So okey, tapi kita nak tengok gap margin di sini. So kita akan cuba ambil nanti gap margin. So ni contoh abstract. Abstract ada dua bahasa kan, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Mesti. Okey, dapat. Okey, ini yang saya katakan tadi, table of content. Yang ni tuan-tuan buat macam mana? Type 1 guna tab. Tab. Nanti kita akan tengok cara dia paling mudah. Tak pakai pun tab ni. Ni zaman dulu, typewriter. Yalah, masa arwah abang saya dulu, dia orang pakai typewriter. Masa tu saya kecil je, saya tengok susahnya siap pakai yang liquid tu kan. Kesian, zaman kita dah canggih. Okey, ni pun dia ada gap dia tu. Bukan suka-suka. So yang ni tak payah bimbang, dah memang ada. Tapi ini guide saja. Yang CJ dah bagi tuan-tuan tu. So apa yang kita nak lihat di sini, okey ni. Nampak tak? First tuan-tuan punya chapter 1 ataupun bab 1 di sini, betul? Di sini ke sini dia ada 4 line. Daripada sini ke sini ada 4 line. Bukan suka-suka. Nampak cantik, double spacing, hantamnya double spacing kan? Betul double spacing, tapi dia ada gap dia sendiri. Ini pun dikira APA tau. APA ni sebenarnya istilah dia macam ni lah. Dia standardized. Berapa satu dunia buat penulisan, buku tu nampak cantik satu je kalau ikut dalam library lah, library dunia kan. Tuan tengok dia memang sama je lah. Tak ada lah seorang atas bawah kan. So itulah Okay, so dia ada 4 line. Okay, antara between subtitle dengan first tadi, yang normal tadi, dia ada 2 line pula.
Macam-macam beza dia ni Okay, so tak apa. Ini jadual. Jadual ni pun biasanya masuk je, saya kecil besar tak peduli kan. Okay, sama. Ini pun ada APA punya format. So untuk jadual, dia punya sistem caption dia di atas atau di bawah, dia mesti ada perbezaan, italic ataupun normal. Nanti kita tengok macam mana. Yang saya bagi kat tuan-tuan tu ada. Saya dah setting siap contoh-contoh dia tu. Okey, ini dalam bentuk table. Ini dia panggil table kan, jadual. Ini graph. Ini graph. Ini gambar rajah. Dia kira gambar rajah kan. So gambar rajah dia punya figure. Ini figure gambar rajah kan. So dia punya APA ini pun main peranan ni. Bukan suka-suka. Suka-suka dia type kan. Rajah 4. Apa-apalah tulis kat sini kan. So dia ada atas bawah italic semua ada. Termasuklah ni titik, satu titik ni pun dikira. Itu APA. Okay, so tengok table caption dia di atas, figure caption dia di bawah. Gambar rajah dulu, baru dia punya figure, dia punya caption. Okay. Okay, so larat nak ingat semua benda ni kan. Saya pun tak larat ingat. Nak kena baca 300 muka surat, siapa suruh. Okay, ini perkataan references. Kalau tuan-tuan guna Office 2013 ke atas, dia dah ada perkataan references. So kalau yang untuk 2010, dia guna bibliografi. So biblio dah tak guna dah. Biblio version edition 4 dulu. Lama dah lah edition 4 dulu. Zaman saya belajar dulu bibliografi lah. Tuan-tuan belajar pun saya rasa biblio kot dulu. Okay, ini gambaran saja. So mari kita ikut macam mana nak setting yang tadi. Okay, first kita nak tadi kita punya line tadi berapa tadi di sini dia catat tadi 4 line betul tak? 4 line kat sini. Okay, so 4 line di sini kita nak start. Okay, yang di antara perkataan ni kita akan letak double spacing, betul lah. Okay, okay, yang pertama dah siap. Untuk normal. Normal ni maksud saya kita punya content, body text body text kita akan gunakan normal. So tuan-tuan nampak di sini, di bawah sini ada perkataan format. Nampak? Okay, klik format. Pergi paragraph. Pernah guna tak ini tadi? Tak pernah guna. Nampak di sini untuk normal body text, biasanya kita akan buat alignment dulu. So alignment sekarang ni dia nak apa? Dia pakai apa? Tuan-tuan start dengan left ke, right ke, center ke, justified. Kita akan guna justified. Maksudnya dia bahagi sama banyak perkataan tu. Okay, sama banyak keluasan margin yang diberikan. Tak adalah sekali dia type macam ni tak gunalah, macam ni dia tak guna justified. So dia berhenti ikut suka dia. Tapi kalau thesis dia tengok yang tepi tu ataupun novel English yang tebal-tebal kan, dia ada line tepi tu. Dia line semua sama. Kita buka buku novel yang tebal-tebal kan, yang macam thesis tu, memang cantik. So pakai justified. So outline level is body text. So kekalkan ini. Ada indent tak? Indentation. Tadi untuk normal tak ada kan? So tak ada, tapi yang second ada. Macam mana tuan-tuan nak buat? Okay, jangan guna yang di sini left atau right. Kita guna special case. Nampak tak? First line. Hasil dia gini. Dia akan start sini. Tadi kita tunjuk tadi dia nak 1.27 betul kan? Dia punya indentation kan? So di sini yang kita setting. Tak perlulah tuan-tuan tekan tab. Tab terlajak 2 kali kan? Dah dia center kejap sini buang masa semua tu. Okay, sini 2.7 cm. Sini pun boleh adjust ni. Guna bottom up and down button. First line. Kalau hanging dia akan jadi terbalik gini. Okay, nampak? Tapi hanging ni tak guna. Biasanya hanging ni akan digunakan dalam references.
yang kita buat bibliografi kan. Tapi tak perlu, dah ada dah. Nanti saya tunjuk macam mana. Okay, first line 2.7 cm, tak ada mirror, so kekalkan. Mirror tu terbalik lah lawan dia. Maksudnya sebelah sana pula. So kita tak guna. Okay, spacing before and after. Ini kita letakkan 0 jangan letak automatic. Letakkan 0. Before 0, after pun 0. Ini okay, ini kita kata kita punya body text. Dia punya before inilah yang atas ni kan. So dia punya gap di sini, dia ada gap di sini. Antara yang ni bottom dia pun dia ada gap ni after. So ini maksud dia. Nanti kita letakkan 0 sebab kita akan guna spatial setting nanti. Okay, yang ni yang ditekankan oleh dalam mana-mana tesis, double spacing, betul tak? Betul Okay, ini tuan-tuan masuklah double spacing di sini. Line spacing, double spacing. Tuan-tuan lihat di sini pun dia ada perubahan. Dah boleh lihat, nampak dia ada perubahan di sini. Kalau tuan-tuan pilih double spacing, dia akan berubah di sini double spacing, betul tak? Dia dah tunjuk lah tu. 1.5, single, double. Nampak dia ada perbezaan di sini, dah tunjuk. So kita akan gunakan double spacing. Okay, dapat? Dah siap setting untuk style normal. Ni dia panggil style lah tadi kan. Style normal ni kita dah modify. Kita ikut kita punya kehendak. So klik saja OK. Tuan-tuan lihat ada tak jadi ke tak jadi? Okay Kalau tuan-tuan type di sini, apa-apa lah. Kalau tuan-tuan type, dia akan automatic, dia akan ikut lah size tu. Di sini semua Times New Roman 12 font dia. Nampak boleh pakai je saya punya tau. Tak boleh pakai. Okay, saya try add, tengok satu. Dah. Ini saya add lah sebab saya ada dalam saya punya library. Nanti saya tunjuk macam mana nak buat library ni. So tadi kita type kan, so automatic dalam library ni pun dia dah, bila saya masuk aja dia akan ikut kita punya formatting. Yang normal tadi semua font Times New Roman dan size 12. Nampak tak? Okay, itulah gunanya normal di sini. So saya balik asal. Okay, sini tuan-tuan nak type dia punya tajuk, betul? Tajuk apa kita buat lah. Human and machine. Okay, contoh je lah kan. So dia automatic, size dia tetap sama. Dan font dia pun jenis Times New Roman, sebab kita buat normal. Betul Okay. Dah nampak perbezaan dia tadi untuk normal. Sekarang ni kita nak setting untuk normal ni, jadikan dia sebagai satu title. Kita nak clone dia kan dia. Ayat ni type boleh. Type kan ayat ni. Okay, dah siap Okay, so kita pergi kepada okay. Double spacing bawah. 2016 je, sekejap saya tengok.
bagi double spacing 2016 special lah. Mana jadi siap kan. So okay, tak apa, tak ada masalah. Okay Okay, sebelum tadi kita modify, sekarang ni kita nak copy yang normal tadi kita untuk buat title sahaja. So macam mana tuan-tuan nak buat? Nampak box launcher di bahagian style. Okay, klik box launcher tu, pergi ke bawah sekali. Oh, tak nampak dah pula Sekejap. Okay, saya naikkan. Okay, bila tuan-tuan klik box launcher yang di tepi sini tadi box launcher, nampak di bahagian style ada yang kecil ni button ni. Bila letak cursor dia akan appear macam tu. So nama dia style, tuan-tuan klik box launcher style. Di sini semua jenis style yang ada dan tuan-tuan akan gunakan nanti. Saya rasa dalam 2, 3, 4 style. Okay, sekarang ni kita create satu di sini, new style. New style base kepada normal. Kalau tuan-tuan highlight di heading, dia akan ikut heading punya style lah. Tapi sekarang ni kita nak normal. Tuan-tuan letakkan normal dan kita pilih create new style. So di sini dia akan paparkan create new style from formatting. Dapat? Okey, dapat. Bagus. Okey. Dekat sini renamekan nama dia tajuk. Okey, dapat? Okey, dia punya style kekalkan dia sebagai paragraph. Style based on normal tadi. Following style dia akan create lah tuan-tuan punya satu dalam ni dia punya tajuk. Okey, yang ni kita nak setting berbeza sikit pada yang normal tadi. Okey, kita letak di sini, kita nak di tengah. Okey, so kita pilihlah di sini di icon center. Kataan automatic akan center. Boleh? Okey. Biasanya tajuk tu font dia saiz berapa? 14, 16. 14 atau 16? 14 kan? So ubahlah font ni special sikit kepada still sama, gunakan Times New Roman. Saiz dia 14. Okey, dapat? Sampai sini. Dah, ada dapat? Siap lah? Ya. Okey, pastikan color adalah black automatic. Dia. Okey. Lepas tu tadi kita lihat balik di sini lah. Berapa dia nak Dia ada dia punya formatting dia tu. Okey, di sini. Sudah. Dia bagi starting daripada top adalah 2.5 cm. Nampak tak? 2.5 cm. Starting daripada top. So macam mana tuan-tuan nak buat 2.5 cm ni? Sekali lagi nak tarik ruler lah. Nak tarik ruler ni 2.5 cm. So tak ada. Tekan enter. Boleh. Berapa kali nak enter? Setiap tajuk yang ada tu tuan-tuan nak enter lah kan. So kita tak mau macam tu. Buat masa. So okay, kita nak di sini dia nyatakan okay, dah daripada paper atas tadi, nak pula 2.5 cm lagi sekali. So jadi inilah guna kita punya style. Kita punya tajuk ni kita akan letakkan dengan pergi kepada format. Paragraph lagi sekali. Boleh?
Okey, dapat? Dapat Okey. Dah dapat. Ini baru kita akan special ni kita matikan kepada none. So kita tak gunakan yang ni, indentation dia tak ada, kita tak guna. Pastikan 00 and special none. Center body text ini kekalkan sebab kita copy je tadi. Double spacing ini tukar balik kepada single spacing. Okey. 2.5 cm ni agak-agak berapa nak pakai dalam bentuk point pula dah. Berapa? Susah agak nak calculate dah ni. Okey. 2.5 cm ni equal to 60 points. Maksudnya tuan-tuan letak kat sini before it before 60 point. Dapat? Okey. Before 60 point single. So nampak dia akan turun. Di sini dia akan buka 2.5 cm. Lebih kurang 2.5 cm Okey, klik je okey. Klik okey. Okey. Dan di sini ada dah wujud. Style ni ada tajuk. Siapa tak edit macam ni? Semua ada. 2016 okey. 2007. Office 2007. Okey 2007 mungkin istilah dia lain sikit Okey, dah. Tutuplah yang ni. So dia akan appear di sini kataan tajuk dengan setting. Ini normal, ini tajuk. So tuan-tuan lihat, kalau tuan-tuan select sini, dia berubah kepada normal. Letak sini. Ini nampak. Tuan-tuan start 2.5 cm di sini kan. Nampak? 2.5 cm equal to total tak jadi tak lebih kurang 5 cm. Lebih kurang kan ni? Ni garisan ruler saya yang tepi ni 3. Tadi campur 2.5. Lebih kurang 5 cm lah. Kan dia nak margin gini. So margin di atas ni 2.5 cm. Jarak sini ke sini 2.5 cm. Betul tak? Okay, so di sini kan dapat lah. Jangan tengok nombor ni. Yang tepi ni, yang tuan-tuan lihat di sini. Sekejap saya besarkan sikit. Nampak kan dia ruler tepi ni kan dia dah ada kan. Nampak tu. Nampak kalau ikut dia ruler ni dia ada bagi tahu. So kita akan nampak di sini total daripada atas ini dapatkan di kaki ni adalah 5 cm. Nampak tak? 2.5 dapat ni. 2.5. Yang atas tadi kita setting 2.5. Jumlah 5 cm kan. So gini lah cara dia. Tak perlulah tuan-tuan enter ke ambil ruler lah. Tak payah. Ini dia sebenarnya setting. Okay. Dah selesai satu benda. Lepas tu font pun size ini. Dapat? Semua dapat Okay, dapat bagus. Tak dapat angkat tangan. Okay. Cuba tuan-tuan enter. Dia bagi margin tadi sebab kita masih dalam tajuk kan. Dia bagi margin tadi ni jarak dia sama 2.5 cm. Betul? So kita nak type apa selepas itu tuan-tuan punya nama. Type je lah nama kat situ. Type nama masing-masing. Okay. Tapi tajuk ni pendek sikit lah. Tak apa, nanti tuan-tuan type bagi panjang, dia akan jadi kronologi V je. Okay. Dia panggil apa? Bukan kronologi, trigonologi. 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 Okay. So enter lagi. Dapat lah gapping dia lebih kurang sama je lah. So sampailah akhir ni. So okay, nanti tuan-tuan sambung sendiri yang ni. Boleh? Nanti sambung sendiri. So kita tak boleh fokus satu page sampai habis. Okay?
Dah faham macam mana nak create tajuk? Macam mana nak setting normal? Okey, dah faham. Ada perbezaan dia. Okey, jangan lupa save. Save dulu. Kalau backup ke bateri habis, masih ada dalam simpanan tuan-tuan. Okey, dapat. Satu lagi tadi tentang isu dictionary kan. Contohlah tuan-tuan tak mau nak type banyak kali sangat nama ni, tuan-tuan boleh highlight nama ni. Okey, pergi ke perkataan mana jap. Okey, insert. Tab insert. Pergi ke bahagian hujung sekali ada teks kan. Nampak tak di atas ni? Ada teks ni, bahagian teks. Okey, biasa tak guna quick part. Okey, tak biasa guna. Okey, tak apa. Klik saja quick part. Okey. Quick part. Quick part ni tuan-tuan ada satu blok yang tuan-tuan selalu guna. Contohnya kalau buat surat di office tu, ayat tu lah sama, yang tukar nama company, betul tak? Ayat lain semua sama, 10 company hantar, 10 company sama. Siapa yang kerja pejabat guaman, itulah ayat dia. Kan? Pejabat guaman nak saman orang yang berlainan, tapi konten semua sama. So kita gunakan quick part. Okey, macam tadi ini saya tunjuk contoh nama. Yang lain-lain tu yang saya guna tadi ni, bab 1 pengenalan semua saya simpan dalam library dia. Tuan-tuan boleh simpan. Tapi library ni hanya valid untuk komputer tuan-tuan je. Kalau pergi komputer lain tak ada. Sebab dia simpan dalam library komputer semasa yang tuan-tuan guna. Okey. Bila dah select, boleh save collection. Nampak di sini. Okey, save to quick part gallery. Tuan-tuan boleh save di sini. Okey. Normal dia nama sebagai building block. Dia akan simpan di dalam komputer. Tapi kalau tuan-tuan nak simpan dalam pen drive apa semua, kena copy lah daripada library ni. Boleh search, cari library dia, copy dia punya ni semua, dia akan boleh bawa. Okey, di sini nama Muhammad Farhan saya tak ubah. Okey, saya klik saja insert content only. Okey, betul lah, ini semua tak ada ubah. Type general quick part, library quick part, ataupun tuan-tuan boleh namakan sebagai auto text. Auto text pun boleh. Okey. Dah klik okey aja. Automatic dia dah simpan di dalam tuan-tuan punya library. Cuba klik lagi sekali tengok ada tak dalam quick part dia naik ini. Jadi okey. So jadi tak perlulah tuan-tuan nak setiap kali, contohnya saya enter di sini, enter lagi sekali, terus pilih quick part, masukkan nama. Nampak? Okey, masukkan quick part, pilih aja nama. So nama ni dah simpan dalam library. Kalau ada berapa orang, tuan-tuan buat je lah. Okey, yang siap-siap lah tu. Nama company ataupun apa-apa je lah yang nak digunakan. Okey, dah dapat Okey, saya delete ni. Okey, seterusnya kita akan masuk ke bahagian page yang ke berapa tadi? Yang ke 6 kan? Ni, kita akan masuk page yang ke 6. Kita akan mula menulis. Kita akan setting bab 1 pengenalan penyataan masalah objektif ni, kita akan setting dalam format numbering. So nanti kita nak break ke apa? 1 sampai ke 2 ataupun 12.5 sampai ke 2. 12.5 Okey, 12.5 sampai 2. Okey. Okey. Semua dah dapat macam tadi Okey, sekarang seterusnya pergi ke page yang ke-5. Tuan-tuan pergi ke tab view. Tab view di atas sekali, cuba lihat ada perkataan view. Di bahagian show ni, tuan-tuan lihat ada ruler. Kalau ruler tak ada, dia akan jadi gitu. Tapi kalau dah tuan-tuan ada ruler, maksudnya dah show. Apa yang kita nak pakai satu lagi adalah navigation pane. Kalau Office 2007 dia guna document map, dia punya nama, betul tak?
Okay, dia lain sikit yang tu. 2013, 16 semua sama. Okay, sekarang ni saya nak tuan-tuan letak cursor di sebelah huruf B, betul lah, sebelah huruf B di bahagian bab 1. Dapat? Boleh? Okay, balik kepada home tab tadi. Pastikan tuan-tuan berada di home tab. Yang ni kita akan setting dengan bab 1 ni sebagai kita punya chapter tadi kan, chapter title. So tuan-tuan akan rename dia sebagai style heading 1. Okay, sekejap, saya sepatutnya begini, tapi tuan-tuan lihat dia punya default dia color apa, bercolor kan. Lepas tu size dia tak sama kan. So automatic bila tuan-tuan highlight saja dia punya style, automatic dia akan wujud di sini di bahagian navigation. Cara cepat untuk tuan-tuan tak perlu scroll kalau berada di page berapa pun. Okay, sekarang ni apa yang perlu kita buat, kita modify perkataan heading punya style ni. Right click, modify, sama juga step yang macam tadi. Okay, formatting Times New Roman tetapi font 12, betul tak? Dia dalam body tag semua 12, masuk dia punya title. Cuma muka surat yang pertama tadi tu, yang buku kita, itu saja berbeza. Okay. Kena bold tak? Kena bold. Dan yang color tadi kita tukar kepada automatic. Dapat? Okay, setting yang seterusnya. Nah, ini pastikan dia center. Berapa jarak dia tadi? Ini kita tengok di bahagian ni pula. Mana sih? Okay, first 2.5, lepas tu nanti title chapter adalah 4 line. Nampak berbeza tu Tadi dia guna 2.5, kita buat 60 point. Betul? 60 point. Sekarang ni dia sebut 4 line pula. 4 line tu berapa pula dah? Lain-lain Okay, first tak apa, kita setting dulu ini. Untuk bab 1 kita guna heading 1. Okay, pergi kepada format dia. Yang lain dah setting dah Okay, pergi kepada format dia. Tuan-tuan setting paragraph dia. First line special case tak ada, none. Alignment center. Indentation semua tak ada, 0. Before spacing adalah 60 sebab kita nak dapat 2.5 tadi kan. Okay, mesti sama 2.5. Tuan-tuan lihat di sini dia sama 2.5 juga. Okay, 2.5 adalah 60 point. Tuan-tuan kena ingat, cari dalam internet memang tak ada. Okay, tetapi dia ada perkataan after. Sebab kita nak after ni, after selepas title dia masuk title ni kan. Kita nak dia 4 line. Sebab selepas title nanti dia akan create lagi 4 line. Dapat? Okay, untuk 4 line, dia punya calculation dia di sini, satu line equal to
1 point equal to 12 point di sini. Satu line ni dia punya permintaan dia 4 line kan. Satu line time 12. Okey, jadi 48. Maksudnya di sini kita kena tulis di sini 48. 48 equal to 4 line. Satu line 12 point. Ini tuan-tuan kena tulis lah, sebab ini tak ada dalam mana-mana pun. Okay. Ini ini special sikit. Okay, line spacing singlekan dia, sebab kita tak akan guna double spacing di dalam title. Body text saja kita akan guna double spacing ya. Dah siap? Setting? Okay. Dapat? Before 60, after 48. Sorry. Okay, klik aja okay. Dan okay lagi sekali. Mari kita lihat hasil dia. Dapat tak sini? Still 2.5, tapi jarak bab 1 dengan pengenalan ni adalah 4 line. Di sini kalau tuan-tuan dapat lihat ni, equal dia 4 line lah ni. Jarak dia ni antara pengenalan dengan bab 1. Okey, sekarang cuba tuan-tuan highlightkan lagi. Letakkan cursor di sebelah pengenalan. Select heading 1. Nampak tak? Bab 1 pengenalan. Spacing dia memang cantik. Tuan-tuan buatlah. Dapat? Okey. Latihan kita. Tuan-tuan pergi ke bab 2. Letak cursor di sebelah huruf B. Pilih heading 1. Letak bahagian huruf ni lintasan sastra. Pilih style heading 1. Dapat sama tak? Macam mana nak tahu? Tuan-tuan klik kepada view. View. Boleh lihat. Okey. Tuan-tuan nak lihat apa? Many page. Boleh lihat many page. So kita besarkan sikit lah. Okey. Dia starting dia semua akan sama. Kalau tuan-tuan print tu memang tak lari. Dia akan start tempat yang sama. Dia punya gap. Kalau tuan-tuan enter mesti takkan sama. Siapa tak dapat? Come on guys, jangan malu-malu. Saya buat ni kelas informal lah kira. Relax-relax, santai-santai. Okey. Kalau kita tengok kita punya ruler, memang dia wujud di sini. Kan? Sini jarak dia semua sama setiap bab. Okey, tuan-tuan buatlah sehingga bab 5 dan references lah sekali rujukan tu. Buat sendiri. Kalau yang tak jadi tu angkat tangan, saya akan bantu. Buat sendiri. Ya. Tak edit. Kejap Siapa tak edit tadi? Okey.
seorang lagi tak dapat? Ya. Okey. Kalau dah dapat macam ni, cuba tuan-tuan klik. Sekarang ni tuan-tuan klik di bab 2. Sepatutnya dia akan terus ke bab 2. Di navigation. Bab 5. Dapat lah? Okey. Dah. Cukup. Okey. Balik kepada bab 1. Pergi kepada bab 1. Sekarang ni kita nak setting pula lagi satu. Kita punya heading yang ke-2. Maksudnya kita ada sampai berapa heading tadi saya beritahu? 5 kan. So kita kena setting ke semua kita punya heading. Jika default dia, tuan-tuan lihat heading tu pun color dia lain. So jadi kita kena ubah So pastikan tuan-tuan berada di bab 1, cursor tuan-tuan berada di sebelah pernyataan masalah. Letakkan cursor pernyataan masalah. Jangan pilih style normal, kena pilih style heading tu. Macam mana style heading tu? Tadi tuan-tuan letak tajuk lain. Okey, ini normal lah. Tuan-tuan lihat, kalau letak perubahan, dia ada semua ada perubahan. Style yang kita setting tadi. Okey. So sekarang ni normal. Dalam keadaan normal. Siapa ada jadi lain pada tu? Kalau jadi lain pada tu, maksudnya dia terubah setting untuk normal tadi. Okey, sekarang ni pergi kepada list down. Klik more. Maksudnya list down Ni list down button. So kita klik list down button. Tuan-tuan lihat akan wujud heading tu. Betul? Siapa tak ada heading tu? Semua ada. Jika tak ada tu hilang lah. Okey. Langkah yang sama juga. Right click. Kena pilih dulu tau. Okey. List button. Pilih heading tu. Okey. Pilih betul-betul heading tu. Nampak? Klik dulu bagi dia paparkan heading tu. Jika tak, nanti dia aktifkan dua tadi. Normal satu dengan heading tu kan. Automatik bila saya select heading tu, wujud pula heading 3. Nampak? Siapa tak heading macam ni? Okey. Select dulu heading tu. Pilih dulu heading tu. Pernyataan masalah. Kasihkan dia jadi color ni. Color apa? Okey. Pergi kepada list down. Kita klik list down. Normal tadi kita berada di normal. Betul? So, di sini tak papar pun. Kalau tuan-tuan punya margin besar, dia akan paparkan semua heading lah kan. Tapi macam saya, di sini just paparkan heading satu. Nak lihat lagi mana dia punya heading. So, saya guna list down. Klik button list down sini. Macam lambang sarjan tu kan. Okay. List down. Saya pilih heading 2. Pastikan perkataan pernyataan masalah jadi color macam ni dahulu. Maksudnya tuan-tuan dah pilih. Okey, sekarang kita akan buat modifikasi. Modify, right click, heading 2. Okey. Dapat? Okey, ikut kita punya format tadi. Berapa? Time New Roman. Font size 12. Kena bold tak? Bold. Still kena bold dalam APA ni Okey, kita bold. Color tukar pada automatic. Ini kita nak center ke? Tak payah. Kekalkan justify. Okey. Macam ni Tetapi kita perlu buat perubahan heading tu tadi. Ni heading tu kan, betul? Heading tu antara dengan body text 2 line dan after dia ada 2 line. Maksudnya dia ada requirement lagi. Nampak? Faham? So setiap heading tu dia punya margin 2 line. Okey, 2 line equal dengan berapa point?
Okey, bagus. Pergi kepada format paragraph. Okey, dah pandai tu. Siapa Cik Azman lah? Okey, pastikan first line ni none. Okey, sebab ini adalah kita punya point, so kita tak nak. Okey, di sini kita lihat apa tadi dia punya requirement. Before and after. Before and after. Before 2 line and after pun 2 line. So di sini kita kena ubah spacing before 24 and 24. Dapat? So jangan lupa matikan line spacing ni kepada single. Okey. Klik OK. Klik OK. Sepatutnya dapat begini. Dapat? Dapat. Okey, bagus. Berapa orang tak dapat? Okey. Sekarang lakukan langkah yang sama kepada heading 3 kalau tuan-tuan ada. Tapi hari ni saya tunjuk dekat heading 2 saja lah. Kalau ada heading 3, okey. Kau nak buat juga? Okey, buat juga. Okey. Pilih dulu heading 3, wujud pula heading 4. Okey. 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 Pastikan heading 3 wujud. Anda pilih heading 3 penyataan masalah ni. Maksudnya kita buat kita punya style dulu. Siap. Daripada tajuk, normal, heading 1, 2, 3, 4 and 5. Habis. APA punya style habis lah. Takat tu je. Okey. Right click. Modify. Yang pertama sekali, kena ubah font Times New Roman, size 12, warna automatic, black, dan dia punya format adalah paragraf dia sama tak? Subtitle, subtitle still sama. Nampak tak tuan-tuan nampak tak ni? Subtitle maksudnya kita punya title yang pertama. Subtitle dia masuknya 2.1.1 kan? Still sama dua line. Okey. Pergi kepada format paragraph. Kekalkan format di bahagian general. Indentation tak ada. So kasihkan 00 and none. Spacing before berapa? 24. After 24 juga. So double spacing single. Kan dah dapat tu. Klik je OK. Justify OK. Jangan letak center pula ni. OK, klik OK. Dah selesai heading 3. Pergi kepada heading 4 pula. Pilih heading 4. Bila pilih heading 4, automatic wujud heading 5. Nampak tak? Okey. Heading 4. Modify. Ubah font Times New Roman, size 12. Kekalkan format justify. Bold, italic. Tu dah dia siap-siap dah. Tuan-tuan jangan ubah color sahaja. Automatic. Boleh? Itu menunjukkan tuan-tuan punya level dah sub lah. So dia akan, ini APA punya format bukan saya suka-suka buat je. Ini APA punya format. Ya. Point yang keberapa tuan-tuan kena italic? Mana nak ingat? Saya sendiri pun tak ingat. Jadi kita akan guna di sini yang dah disediakan. So point 1, point 2, point 3 belum lagi. Point keempat baru dia start italic. Point kelima terus normal. Okey. Tunggu. Okey. Final. Still sama format. Matikan ini none. 24 juga. 24. And single spacing. Dah klik OK. OK. So dia masih bold. OK, nampak tak? Appear heading 5. Nampak?
tuan-tuan pilih heading 5. Pilih pula heading 5. Heading 5 ni automatic dia back to normal. Tak ada apa-apa. Okay. Tapi still kena buat untuk kita buat sistem numbering. Right click, modify, tukarkan Time New Roman, dia punya jenis font, size 12, automatic. Boleh. Still sama, paragraph 24, 24, lain-lain matikan. Indentation kosong, none. Tak ada apa-apa. So kena ubah 24 juga, single spacing. Klik OK dan OK. Dah siap. Heading 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak? Apa perbezaan dia? Nanti kita buat. Tuan-tuan akan nampak dia punya perbezaan dia. Siapa tak siap sampai heading 5 lagi? Boleh? Boleh Kalau siap heading 5 ni, maksudnya tuan-tuan dah siap dah structure tuan-tuan punya sistem ni. Dah dapat. Okey, kekalkan balik penyataan masalah di heading 1. Pilih balik heading 1. Heading 2. Heading 2. Tuan-tuan pilih heading 2. Letak di cursor objektif heading 2. Persoalan kajian heading 2. Skop kajian heading 2. Kepentingan heading 2. Dan juga ringkasan heading 2. Tuan-tuan lihat tak di bahagian navigation ni dah wujud. Kan? So kalau kita ada problem di mana tadi kata kepentingan kajian, kita type tak habis. So kita pergilah sini terus. Nampak tak? Ini dia fungsi dia. Dia punya style tadi yang tuan-tuan tak pernah guna pun. Dah ada pun. Sebab tu majority ada juga saya jumpa ketua-ketua jabatan, dia orang nak tukar guna apa? Open source lah. Office ORG kan. Dia cakap free. Tapi sebenarnya memang free. Lesen dia free, tapi dia tak boleh buat macam mana Office boleh buat benda-benda macam ni. Kan? Ketua-ketua jabatan biasanya macam tu lah. Saya dengar rungutan kawan-kawan daripada IT kan, department cakap, ketua jabatan kami dah tukar pula pening dia lah. So kelebihan Word. Kalau tuan-tuan guna apa lagi satu dalam Android punya tu, saya lupa. Android punya Office ada kan. So semua benda-benda ni tak ada. Still boleh read saja, read only. Tuan-tuan tak boleh set up semua benda-benda ni. Okey. Seterusnya tuan-tuan buat bab 2. Klik bab 2. Setting ulasan heading 2. Kesimpulan heading 2. Buatlah sehingga habis. Tuan-tuan akan dapat dia punya hasil dia. Okey, kita buat sama-sama. Okey, klik heading bab 3 tadi. Buat lagi. Okey. Nah, buat ke semua tuan-tuan. Buat ke semua. Ini saya tunjuk cara lambat lah. Okey, kalau nak cara cepat dia. Okey, kita pergi bab 4. Tuan-tuan select je 4-4 ni. Pilih terus heading tu. Sekali je. Dah bukan apa. Yang saya bagi satu-satu tu sebab bagi tuan-tuan praktis. More practice, banyak kali mesti ingat je. Okay, practice make perfect. Okay, bab 5 sama juga. Select semua dan pilih heading tu. Dah, siap. Tuan-tuan nanti masuk je konten dalam tu. Proposal ni dah kira siap lah. Benda-benda tu item. Okay, maksud saya, firstly kalau tuan-tuan dapat assignment, kalau yang especially bukan final year lah, assignment, so kita cari dulu kita punya point. So kita buat macam ni. Nanti dalam tu baru kita kelentong ke, nak copy paste daripada mana ke, itu terpulang lah kan. So ada. Okay, kalau sebenarnya dalam sistem ni dia ada kelemahan. Kalau tuan-tuan biasa guna Google Translate untuk check apa kita panggil keesahan plagiarism, kalau tuan-tuan gunakan daripada bahasa lain, tuan-tuan convert ke bahasa Melayu kan,
Tuan-tuan paste dalam tu, nanti komputer checking, university checking memang tak akan kena plagiarism lah. Sebab tak ada dalam bahasa tu. Sebab dia orang belum buat lagi. Tapi dalam forum yang saya masuk, developer tengah buat. Biasanya kita macam saya, semua kita orang akan berkumpul. Kalau di Malaysia, di Menara Petronas tu, dia ada event tahunan. Dia ikut setiap negara yang organize. So kita akan kongsi idea teknologi. So di situ dia orang akan bagi cadangan. So tak lambat lagi, tak tahulah tahun siapa yang akan kena. So tak boleh lah convert yang plagiarism ni kepada bahasa lain, tetap akan dijadikan sebagai plagiarism. So sekarang ni boleh lepas lagi. So setakat lah boleh lepas lagi. Memang tak akan kena lah. Sebab tak lah, especially siapa yang mahir bahasa Mandarin, convert je, lepas tu ubah soal balik bagi ayat cantik. Janganlah guna bahasa Indonesia, gunalah bahasa Malaysia. Convert, modify sikit, paste dalam tu, InsyaAllah setakat lah selamat. Lagi setahun saya tak tahu. Persidangan akan berlaku Disember ni. Tahun ni tuan rumah California. Okay, so selamat kalau diorang bagi idea sana, developer semua akan create idea teknologi ni semua. So kali pertama selamat, kali kedua tak selamat. Okay so cepat-cepat habiskan buat master. Okay, tapi tak berkat tau. Nipu memang tu. Tapi terdesak boleh lah. Okay, dah siap tu saya cerita jangan cerita kat orang nanti kita saya cerita cara nak tipu. Kalau ikut saya yang pirate pun jangan guna yang ori je. Tapi kalau tuan-tuan nak observe saya, langsung tak boleh yang pirate punya version. Sebab setiap hasil tuan-tuan buat kan, dia akan record di server Microsoft yang base. Dia tahu tuan-tuan guna pirate. Saya punya lesen, saya punya kerja semua kena gantung. Habis jam. Okay, so dah siap, dah jadi macam ni semua, dapat? Okay, ini dah siap jadi cantik macam ni. So tepuklah tangan. Sebab dulu tak ada respon. Saya dah bagi tahu dekat doktor apa, saya tak ingat nama dia, masa tahun 2000 apa 2012 2013. Dia orang macam nak tak nak kan. Dia orang cakap PJJ ni kena survive sendiri, kau carilah sendiri. So universiti takkan tolong. Gitulah dia punya kan. So dah dewasa, kalau budak-budak lain lah kan, full time student. So ini Cik Junita lah kan. So itu Dr. Hafizah bagi tahu saya, dia minta saya buat. So jadi dia buatkan dalam Facebook tu yang saya attend tu, tengok okey ada sambutan okey lah. So masalahnya tempat dalam ni, sebab saya bukan orang luar kan, dia orang luar, so kena sewa tempat ni. Sebab tu ni, tapi kita hasil kita tengok win-win situation lah kan. Kalau tuan-tuan kalau sewa dekat luar memang mahal, memang tak dapat lah, tak boleh dapat RM30 kan. So faham-faham lah kan hotel. So Alhamdulillah dapat tempat macam ni. Satu lagi di Torre, tapi itu dia tak ada lah minuman-minuman macam ni. Itu boleh muat 100 orang. Sini terhad dah 25 ke 30. Okay, so tak apalah, ada lagi kita buat. Okay, PJJ hidup kena sendiri. Tak boleh buat apa. Kalau dekat UiTM tu Alhamdulillah, cuma saya dulu saya cadangkan nak buat buku, tapi lecturer saya dia dah buat buku, cuma saya tak sempat join dengan dia. Okay, so dah dapat macam ni, belum habis lagi. So tugas kita seterusnya pergi balik ke bab 1. Sebelum kita break, pergi bab 1. Okay, cuba tuan-tuan pergi kepada objektif. Ini kita cuba je lah, jadi kita tak perlu type lagi dah. Tuan-tuan pilih heading 3, pergi ke persoalan kajian heading 4, dan skop kajian heading 5.
Okey, pergi ke bab 1 dulu. Pilih daripada navigation pane ni. Jangan lagi guna scroll lah macam zaman dulu. Tu lambat tu. Scroll lari. Kan? Scroll anak main tempuh pula kan. Lari pace apa tak tahu. Lari habis semua. Okey. Bab 1, pilih guna navigation pane. Select penyataan masalah ni, kekalkan heading 2. Tetapi objektif tuan-tuan pilih heading 3 automatic, nampak tak? Okey. Persoalan kajian heading 4 dan skop kajian heading 5. Nampak tak perbezaan di sebelah kiri ni? Disusun macam tu cantik kan? Biasanya mesti tuan-tuan tanya, pasal apa tak buat number dulu? Sebab saya tahu kebanyakan buat nombor type sendiri tak? Okey, sekarang ni nak type nombor kata di sini kan. Ni apa, bab 1 lah. 1.1. Betul? Betul kan? Itu cara lama. Jangan tinggal ajaran sesat tu. Itu ajaran sesat nama dia. Okey. Letak dekat pengenalan. Cursor. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap jadi ya. Kita ini dengan orang saya. Okey. Tengok ada sini kan. So, okey. Sekarang ni tuan-tuan lihat di sebelah bahagian paragraf, di home tab paragraph group, ada apa nama dia ni? Multi level list. Okey? Multi level list, bullet numbering and numbering. Betul? Ini bullet, numbering, multi level list. So, okey. Klik drop down button. Agak-agak tuan-tuan nak guna yang mana satu? Setelah buat penat-penat tadi. Okey, list library level 2 rights. Betul. 3 2. Sini kan? Daripada mana tu? Okey, daripada nombor. Okey. Saya undo balik Okey, first tadi tu saya minta tuan-tuan labelkan ini heading 1, ini 2, 3, 4, 5 kan? Betul? Mana? Okey. Klik sini. Dia level heading 1. Sini heading 1 ni. Okey, sini heading 1. Betul? Okey. Ni heading 1. Agak-agak betul lah dia heading 1. Tak apa. Tanda dulu. Okey, ni heading 2, 3, 4, 5. Betul? Okey. Ni ada perbezaan ni, ketiga-tiga ni. Dia akan jadi macam ni. Yang lain semua macam ni sama je kan? Nampak? Okey. Bila dah tu, letakkan di bahagian, cuba letak. Tadi kita letak kat pengenalan kan? Okey. Sebelah perkataan P tu, letak cursor di sini. Aktifkan cursor di sini. Pergi kepada paragraph. Multi-level list. Pilih heading yang ni. Dekat list library ni, baris yang berapa? Baris yang kedua. Betul? Okey. Kolom yang ketiga. Sepatutnya jadi gitulah. Nampak tak? Tapi jadi macam pelik kan? Pelik tak? Pelik lah. Tengok bab 1 dia buat 1, bab 2 2.1, tapi semua cantik lah dia punya numbering system dia. Yang tuan-tuan buat tadi, semua ada. Automatic dah ada. Semua automatic dah. Jadi tak perlu type lah lagi. Betul? Okey, tapi bukan ini yang kita nak. So kita kena buat modifikasi sikit. Betul tak? Okey, so kita buat modifikasi. Okey. Yang pertamanya, cuba letak cursor dekat bab ni. Boleh? Pergi kepada paragraf. Dapat? Okey, pergi balik
Kenapa dia jadi bukan multi level list? Dia jadi numbering. So apa kita perlu buat? Uncheckkan dia. Jangan tandakan dia lah, matikan dia. Normal dia tanda macam ni. Sebab tadi kita buat tajuk pun sebagai heading 1 kan. Bab 1 ni, pengenalan pun heading 1, heading 2, 3 and sampailah 5. Sekarang ni letak cursor dekat sebelah bab 1. Okey, automatic dia akan di bahagian paragraf ni, sepatutnya dia tanda di sini tadi, betul? Kita pilih. Tapi automatic dia tanda di sini. Sebab apa? Sebab heading ni dia punya formatting dia macam tu. So jadi kita buang je lah. So automatic sini jadi 1.0, 1.1, 1.1, 1.1. So jadi berubahlah ke semuanya. Dan di sini sekali, di sini macam mana kita nak buat? Buang je lah di sini. Bab 3 pula, uncheckkan lagi. Bab 4, uncheckkan lagi. Bab 4 okey. 3, 4. 4 dah okey. Nampak? Bab 3, bab 4, bab 5 pun dah okey. Dan 6 tunjukkan. Habis. Jadi tak lagi? Jadi seperti kehendak anda lagi. Jadi kan? Betul tak? Kan bukan begini. Okay, kalau tengok macam ni jadilah kan? 1.1, 1.1 kan? Betul? Tapi kenapa yang ni saya buat 1.1 ni, saya nak tunjukkan tuan-tuan ada perbezaan. Kan nak type lagi? Tak nak lah kan? So dia ada perbezaan dah. 1.1, 1.11, 1.11. Ini last. 1, 2, 3, 4, 5. Ni last lah ni. Sampai sini saja tuan-tuan boleh masuk point. Jika guna Okey, so balikkan yang ni, bahagian objektif kepada heading 2. Persoalan kajian heading 2, skop kajian heading 2. So selesai masalah. Dah jadi macam asal balik. Dapat? Semua dapat? Okey. Sebab bab 4 tadi kita ada tak dia punya dia punya apa tu? Pengenalan dia tu. Sepatutnya bab 4 ni kita kena buang jugalah. Betul tak? Bagus soalan tu. Buang je. Dia akan jadi bab 2. Tapi di sini kita kena masukkan satu lagi. Apa dia tu? Setiap bab tu ada pengenalan tak? Setiap bab kalau ikut di sini dia ada, dia punya title dah. Okey. Dia punya title bab 4 hasil kajian. Sengaja saya buat begini supaya ada orang tanya. Terima kasih puan yang bertanya tadi. Kalau tak mau tanya, saya tak mau cerita. Gurau je. Memang saya buat macam ni supaya tuan-tuan boleh bertanya. Maksudnya tuan-tuan faham. Okey. Bab 4 masukkan hasil kajian. Dia adalah heading 1 ke 2? 1. Heading 1. Nampak tak? Okey, hasil kajian ni tak wujud. Jadi puan yang bertanya tadi, puan nama apa puan? Puan Azizah tanya. Dia nak nampak lah tu. Tahniah betul lah tu. Okey, kenapa saya sengaja tak tulis yang ni? Supaya tuan-tuan nampak perbezaan dia. Yang tak nampak tu harapnya nampak lah kan. Dalam banyak-banyak orang seorang tu nampak, alhamdulillah lah. Okey. Okey, sebab bab 4 tadi Puan Azizah kata, kenapa bab 4 ni terus naik 4? Tak ada tajuk dia. Kalau dalam ni memang ada, sengaja saya tinggalkan untuk tuan-tuan bertanya. Okey, so macam mana? So kita buang tadi, sepatutnya bab 4 ni heading 4 kan. So kita tak nak bagi dia jadi heading 4, kita buang heading. So automatic dia akan jadi apa? Kalau kita buang di sini bullet numbering, automatic dia punya point semua jadi 3 point, betul tak? Sebenarnya bab 4 point dia mesti 4. So ada satu perkataan yang saya sengaja tinggalkan, iaitu perkataan apa dia tadi?
hasil kajian. Ini pun sengaja saya type macam ni. Tuan-tuan tahu tak macam mana nak guna bagi cantik balik yang ni? Type lah macam mana pun, asalkan perkataan tu betul. Okey, lihat di bahagian font. Ada satu lagi fungsi yang tuan-tuan perlu guna untuk mempercepatkan kerja-kerja orang yang type teringkas. Ataupun memang dia typist mahkamah kan. Tuan-tuan faham kan macam mana kat mahkamah tu dia punya tangan, saya tak tahu, memang cukup laju lah. Laju tu setiap perkataan orang cakap, kalau macam saya cakap laju, jenuh orang kan. Okey, so jadi dia ada fungsi dia. Tuan-tuan nampak tak? Lower case, upper case, capitalize each word. So tuan-tuan select lah upper case. So type lah macam mana bentuk pun. Kalau nak lagi kata contoh capitalize, so dia akan H, K huruf besar. So ni lah fungsi dia. So dia ada di sini lower case. Yang penting tuan-tuan type dulu perkataan tu. Last sekali baru kita setting. Sambil type sambil setting, itu adalah kerja yang lambat tau. Okey. Okey. Dah uppercase. Ini sebagai heading 1. So dah masuk 4 poin, dah balikkan kepada asal. Dan bab 5 buangkan, uncheckkan numbering. So enter lagi satu kat bawah ni, masukkan perbincangan dan kesimpulan. Dan kesimpulan. Okey. Okey, ni saya punya habit lah. Okey Okey. So ubahlah di sini. Tuan-tuan boleh lihat di sini. Uppercase. Okey, font ni tadi dah terkecil sikit. Okey. So pilih balik heading 1. Automatik akan jadi point yang ke-5. Dan ini pun tak ada masalah, dah memang macam tu. Masuk aja uppercase ke-6. So dah jadi tak apa yang tuan-tuan nak tadi ni? Jadi kan? Puas hati tak? Siapa tak jadi angkat tangan. Oh, tak jadi. Okey, sekejap saya tengok. Ada masa. Jadi yang lain semua jadilah. Tak jadi ke? Jangan, takut saya ni. Kan dia ajaran sesat pula. Okey. Okey, part mana yang tak jadi? Okey, bab 4 Okey, kita pergi balik kepada bab 4. Nombor dia asal macam ni bukan? Di sini ini tak ada. Betul. Okey, sekejap saya tengok. Saya tak nampak gambaran dia. Okey Yang lain dapat Okey, yang lain dapat. Sekejap saya stop dulu yang ni. Recording ni.